Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjawab persoalan kenapa masalah penagihan dadah ini akan berlaku pengulangan, ataupun kalau kita nampak seseorang yang terlibat dengan dadah walaupun telah dirawat, tetapi risiko untuk mengulangi masalah penagihan itu adalah sangat tinggi. Dan adakah seolah-olah masalah penagihan ini tidak boleh dirawat, ataupun adakah tidak boleh dipulihkan? Okey, saya akan bercakap sedikit tentang definisi dahulu apakah yang dimaksudkan sebagai penagihan dadah. Penagihan dadah ini diklasifikasikan sebagai penyakit, satu penyakit di mana akan berlaku perubahan struktur otak. So yang pertama, berlaku perubahan struktur otak akibat daripada kimia dadah tersebut. Kedua, apabila berlaku perubahan struktur otak, maka akan berlaku jugalah perubahan-perubahan secara psikologi dan juga akan ditunjukkan melalui perubahan tingkah laku yang selalunya dikaitkan dengan tingkah laku yang agresif ataupun tingkah laku yang disebut sebagai tingkah laku kompulsif yang automatiknya ataupun secara keseluruhannya akan menyebabkan kehidupan seseorang itu akan berubah. Dan kerana itulah masalah penagihan ini perlu dirawat, kerana seseorang yang telah terlibat dadah tidak boleh menjalani kehidupan dengan normal seperti sebelum beliau menyalahgunakan atau beliau menjadi seorang penagih dadah. Okey, saya akan huraikan satu persatu seperti mana saya maklumkan tadi, bagaimana perkara yang pertama yang berubah di dalam otak manusia akibat daripada penggunaan dadah. Tanpa kita sedari bahawa mereka yang menggunakan dadah, ada 3 kawasan utama di dalam otak manusia yang terjejas. So ini sebenarnya yang membantu atau yang menyebabkan kenapa orang yang terlibat dengan dadah ini amat sukar untuk berhenti dadah atau bertendensi atau berisiko untuk mengulangi perbuatan penagihan itu. 3 kawasan utama ini apa? Yang pertama disebut sebagai basal ganglia. So di dalam otak manusia ada satu struktur basal ganglia ini yang tugasnya adalah memberi motivasi, di mana dekat sinilah dia akan melakukan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dia. Malangnya apabila berlaku masalah penagihan dadah itu tadi, orang yang terlibat dadah ini tidak lagi gembira melakukan aktiviti-aktiviti biasa yang manusia gembira lakukan. Sebagai contoh, kita gembira bila bermain, pergi shopping, minum kopi, makan coklat dan sebagainya. Tetapi orang yang dah terlibat dengan dadah hanya akan merasa gembira, hanya akan aktivetkan kawasan basal ganglia ini ataupun sistem ganjaran yang hanya akan aktivate apabila menggunakan dadah. Kawasan kedua di dalam otak pula disebut sebagai prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini merupakan struktur yang paling penting juga kerana dia adalah merupakan struktur yang membuat seseorang itu atau manusia itu boleh mengawal diri dia. Dan bayangkan apabila seseorang terlibat dengan dadah itu, kawasan utama ini yang disebut sebagai prefrontal cortex ini telah rosak, mengakibatkan dia tidak boleh lagi mengawal diri dia. So akibat daripada perubahan inilah yang menyebabkan apa tadi? Yang menyebabkan mungkin berlakunya pengulangan tingkah laku. Sebab kalau tak ada dadah, dia tak boleh nak kontrol diri dia. Hanya dadah sahaja yang boleh membuatkan dia bereaksi seperti manusia normal. Maka apabila triggers tadi, triggers akibat cetusan, triggers atau disebut sebagai cetusan, kenapa dia mengambil dadah tadi tidak ditangani dengan betul, mereka juga tidak mempunyai kemahiran atau coping skill yang betul untuk mencegah penagihan semula, tidak mustahil masalah penagihan ini akan sentiasa berulang dan menghantui kehidupan seseorang itu selagi mereka tidak mempunyai kekuatan yang kental untuk berhadapan dengan masalah penagihan mereka. Kerana apa tadi? Kerana bahagian kedua ini, prefrontal cortex ini merupakan yang membuatkan seseorang manusia itu mampu mengawal diri dia. Dan kawasan ini jugalah yang selalu menyebabkan seseorang terlibat dadah ini berhadapan dengan gejala withdrawal. Apa itu pula gejala withdrawal? Gejala tarikan apabila seseorang itu seorang itu menjadi penagih dadah, kemudian tiba-tiba dia berhenti dadah, maka berlakulah simptom-simptom secara psikologi, secara fisiologi, sakit badan, rasa tak selesa. Kemudian yang paling utama sekali, yang paling menakutkan apabila mungkin mereka akan berhadapan dengan masalah psikosis ataupun gangguan mental akibat daripada mereka berhenti dadah. Dan selalunya di peringkat inilah mereka akan gagal dan akan
akhirnya mengambil keputusan, dia tak boleh nak kontrol diri dia, tetap juga nakkan dadah dan akhirnya akan menjadikan mereka tergolong dalam kumpulan yang kembali menggunakan dadah.